4 Kitab Kifayatul Muhtaj. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Diteruskan dengan kita membaca firman Allah ayat 18 Surah An-Najm. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sadaqallahul azim. Sungguhnya telah melihat ia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada beberapa tanda Tuhannya yang amat besar, daripada beberapa ajaib malakut, seperti rupa dua raf-raf yang hijau keduanya yang memenuhi langit, dan Jibril dengan 600 sayapnya. Pengarang kitab ini Asy-Syaikh Al-Imam Daud Al-Fatani, dah pun wafat 100 tahun yang lalu, disemadikan di bumi Taif, Makkah Al-Mukarramah, menjelaskan kepada kita ayat 18 Suratul Najmi, betapa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra dan di Mi'rajkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpeluang melihat sebahagian daripada bukti-bukti kekuasaan Allah, bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kesucian Allah. Antaranya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat raf-raf, maknanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam melepasi langit yang ketujuh. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepasi langit yang ketujuh, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada pada kedudukan yang disebut ufuqul a'la, ufuk yang tertinggi, yang disebut dengan istilah Sidratul Muntaha. Dan pada ayat 16 dan ayat 17 Suratul Najmi, Allah Subhanahu wa ta'ala dah jelaskan kepada kita bahawa Sidratul Muntaha itu terletak di antara arasy Allah dengan langit yang ketujuh, sebagaimana dikupas lanjut oleh Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kerana Imam Fakhruddin Ar-Razi berpegang dengan keterangan Imam Abi Hanifah, menyatakan bahawa melepasi langit yang ketujuh, disitulah Sidratul Muntaha, dan disitulah Jannatul Ma'wa. Melepasi Sidratul Muntaha juga melepasi Jannatul Ma'wa, arasy Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah banggakan. Itu dia arasy. Jadi arasy itu melepasi Sidratul Muntaha. Nanti diceritakan ketika Rasulullah berada di Sidratul Muntaha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat umatnya bercahaya-cahaya berada di singgah sana arasy Allah yang amat luas.
Jibril alaihi salam itulah kedudukannya yang tertinggi. Ufuk yang tertinggi buat Jibril alaihi salam adalah Sidratul Muntaha. Menjelaskan kepada kita Allah Subhanahu wa taala telah beri anugerah teristimewa buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dijelaskan lagi kepada kita bahawa raf-raf ini hijau, menandakan maknanya Jannatul Ma'wa itu merupakan syurga penempatan para syuhada, roh-roh syuhada, penempatan malaikat yang istimewa, hijau yang indah. Pun begitu telah dijelaskan pada ayat yang ke-17 Suratul Najmi. Nak jelaskan di mana letaknya Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha, disitulah adanya syurga yang teristimewa disebut Jannatul Ma'wa. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dalam surah Az-Zariyat Allah berfirman, dan di langit sana ada rezeki untuk kamu, dan di langit sana ada sesuatu yang dijanjikan untuk kamu, yakni melepasi langit yang ketujuh. Disebut kepada kita berada di sebelah kanan Sidratul Muntaha itu adalah Jannatul Ma'wa. Baik. Faidatun, ini suatu faedah. Kenapa disebut faedah? Kerana ianya dapat menjelaskan kepada kita apa yang disebut perbezaan pendapat. Ada perbezaan pendapat berhubung tentang peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Baik. Faedah, telah ijma' segala ulama' bahawasanya Isra' dan Mi'raj itu adalah keduanya itu dengan dia roh dan jasad baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ijma' ulama' sebagaimana yang diperakukan oleh pengarang kitab ini Asy-Syaikh Al-Imam Daud Al-Fathani, bahawa perjalanan Isra' baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Baitullah ke Baitul Maqdis, Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, itu perjalanan Rasulullah roh dan jasad. Begitu juga Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Baitul Maqdis menuju ke Baitul Ma'mur hinggalah Sidratul Muntaha. Maka sekali lagi Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu roh dan jasad. Kerana ada pendapat ulama yang menyatakan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra' hanya dengan roh, disebut safar roh, roh yang bersafar. Jasad Rasulullah tidak sama sekali. Begitu juga Mi'raj baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Mi'rajnya roh. Mi'rajnya roh, bukan Mi'rajnya jasad. Pun begitu, ijma' ulama menyatakan roh dan jasad Rasulullah di Isra' dan di Mi'rajkan. Dan adalah keduanya itu pada malam yang satu. Maka sekali lagi ijma' ulama menyatakan bahawa perjalanan Al-Isra' wal Mi'raj itu berlangsung
dalam satu malam. Bukan 2 malam, 1 malam. Daripada Mekah dahulu daripada hijrah. Maknanya sebelum berhijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kota Mekah ke kota Madinah dengan setahun. Dengan kata lain, ya, peristiwa Isra' dan Mi'raj baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlaku tahun yang ke setahun sebelum Rasulullah berhijrah. Ada menyatakan dalam tempoh masa 9 bulan. 9 bulan selepas Rasulullah Isra' dan Mi'raj, maka Rasulullah pun berhijrah. Pun begitu, ijma' ulama' menyatakan setahun sebelum Rasulullah berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Itulah tahun di mana Rasulullah di Isra' dan di Mi'rajkan. Dengan kata lain, 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul di kota Mekah. Tempohan 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Ini bererti tahun ke-12 kerasulan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata setengah ulama lagi, peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj itu kemudian, yakni berlaku setelah daripada wafatnya, matinya Abu Talib, bapa saudara Rasulullah SAW, dan isteri Rasulullah iaitu Siti Khadijah. Ya, malam yang mana satu? Pada malam Isnin. Rasulullah SAW cukup berbangga dengan hari Isnin. Sebab itu Rasulullah menyatakan hari Isnin itu istimewa. Zaka yaumun wulidtu wa bu'istu. Itulah hari di mana aku dilahirkan dan aku dilantik menjadi rasul. Dan hari Isnin jugalah. Tanggal malam Isnin itu Rasulullah di Isra' dan di Mi'rajkan. Pada 7 lekor hari bulan Rajab. 7 lekor iaitu malam 27 hari bulan Rajab. Kenapa pengarang kitab ini, Asy-Syaikh Al-Imam Daud Al-Fatani, menggunakan perkataan lama iaitu lekor? Lekor ni perkataan lama, iaitu hujung bulan. Sama ada hujung bulan Muharram, hujung bulan Safar, hujung bulan Rabiul Awal. Yang jelas peristiwa Isra' Mi'raj berlaku di penghujung bulan Rajab, yakni 7 lekor Rajab, iaitu 27 hari bulan Rajab. Baik, kenapa masyarakat Melayu menggunakan istilah lekor? Kerana lekor itu membawa erti 10 malam yang terakhir. 10 malam terakhir. Sama ada 10 malam terakhir di bulan Muharram, 10 malam terakhir di bulan Safar, 10 malam terakhir di bulan Rabiul Awal, 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Jadi dari 10 malam terakhir disebut dengan istilah lekor. Kalau 1 lekor tu maknanya 21. 20 malam 21. 2 lekor tu 22, maknanya 21 malam 22. Kita tak pertikaikanlah persoalan orang Melayu menyambut malam 7 lekor Ramadan bersamaan 27 Ramadan, kerana
malam itu lazimnya peristiwa Lailatul Qadar 7 lekor Ramadan, yakni 27 Ramadan. Jadi yang nak dijelaskan tu 10 malam terakhir disebut dalam istilah bahasa Melayu lama lekor. Kenapa mesti 10 malam terakhir? Kerana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Fajr, walayalin ash, demi malam-malam yang 10. Jadi malam-malam yang 10 tu lebih merujuk kepada 10 malam terakhir. Paling istimewa 10 malam terakhir di bulan Ramadan, kerana di situ ada hadiah Allah paling istimewa, Lailatul Qadar. Sama ada masyarakat kita menyatakan bahawa sambutan 7 lekor Ramadan itu bid'ah, itu terpulang. Kerana orang Melayu ni dia memang menghormati malam 27 Ramadan tu. Kerana zaman berzaman, ya, mereka menyambut daripada 1 lekor hinggalah kemuncaknya malam Aidul Fitri. Kerana 10 malam terakhir di bulan Ramadan tu ada nilai. Sebab itu orang Melayu mengistilahkan khas 10 malam terakhir itu dengan istilah lekor. Walayalin ash wasyamun wal fajri walayalin ash, demi fajar, demi malam-malam yang 10. Nilai lekor tu. Tapi lah hari ni orang hanya faham keropok lekor. Kenapa keropok tu lekor? Kerana dia ada batasan dia. Dia ada batasannya. Setakat ni panjang dia. Itulah dia batasan 10 malam terakhir. Ada nilai. Setiap akhir bulan, setiap 10 malam terakhir, 10 malam terakhir setiap bulan itu ada nilai. Paling bernilai 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Jadi ada kaitan nilai 27 Rajab, 27 Ramadan. Dan tiada jatuh seorang daripada anbiya yang dahulu-dahulu. Maknanya peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj ini tidak pernah berlaku kepada nabi-nabi, rasul-rasul terdahulu. Khas untuk junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat, itu namanya mukjizat. Anugerah istimewa buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata muallif, kata pengarang, afallahu anhu, moga-moga Allah afiatkan atasnya, antara Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Baitullah di dalam hijr, berguling di atas lambungnya yang kanan antara 2 kaki bapa mudanya, bapa saudara. Bapa saudara ada bapa muda, ada bapa tua. Kalau bapa tua tu maknanya bapa saudara yang lebih tua daripada bapa kita. Kalau bapa muda, bapa saudara yang lebih muda daripada bapa kita. Jadi peristiwa tu berlaku ketika tu Rasulullah di mana? Rasulullah bersama dengan siapa? Ni riwayat menyatakan antara 2 kaki bapa mudanya dan anak bapa mudanya, iaitu Hamzah dan Ja'far, merupakan anak Abu Talib. Dengan kata lain,
Maknanya malam tu Rasulullah SAW sebelum berlaku peristiwa itu, Rasulullah memang berada lah bersama-sama dengan yang dimaksudkan. Tiba-tiba datang akan dia, yakni Jibril alaihissalam dan Mikail, malaikat yang membawa rezeki, dan satu lagi malaikat yang tak disebut. Dengan kata lain, bertiga. Jibril, Mikail dan seorang lagi malaikat. Maka menanggung mereka itu akan baginda Muhammad SAW hingga didatangkan kepada Zamzam. Maknanya ketiga-tiganya ni bawa Rasulullah SAW ke telaga Zamzam yang ketika itu berdekatan dengan Kaabah Baitullah. Maka melintangkan mereka itu sama lah, terlentang kan, itu nama terlentang. Melintang boleh juga, melintang, lintang, garis lintang. Boleh baca melintangkan. Duduk kalau melintangkan duduk ke depan. Kalau menelentangkan, baring terlentang. Mereka itu akan Nabi, maka melintangkan mereka itu akan Nabi Muhammad SAW atas belakangnya. Maka adalah yang memerintahkan segala perkara itu Jibril alaihissalam. Maka membelahkan dadanya. Maka dengan kata lain, Rasulullah tu berdepan dengan Jibril. Itu disebut melintangkan, letak depan. Maka membelahkan dadanya daripada lebih hingga ke bawah perutnya. Kemudian maka berkatalah Jibril bagi Mikail, bawa olehmu dengan satu batil bekas minuman, bekas minuman keemas-emasan daripada air Zamzam. Dalam bekas minuman tu adanya air Zamzam, supaya aku sucikan hatinya, hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan supaya luas dadanya, dada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian maka dikeluarkan jantungnya, jantung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dibelahnya jantung Rasulullah itu dibelah. Kemudian dibasuhnya jantung Rasulullah SAW. Dibasuhnya akan dia 3 kali dengan 3 batil, 3 bekas minuman keemas-emasan daripada air Zamzam, dan dikeluarkan barang yang di dalamnya daripada darah yang hitam. Dalam jantung tu ada darah hitam. Maka berkata ia, Jibril alaihissalam berkata, inilah dia bahagian syaitan. Dan berulang-ulang Mikail kepada Jibril dengan 3 batil air Zamzam. Kemudian maka didatangkan Jibril dengan suatu batil yang lain pula daripada emas, penuh di dalamnya hikmah dan iman. Maka menuangkan Jibril alaihissalam ke dalam dada Nabi Muhammad SAW. Maka penuhlah dengan hikmah di dada Rasulullah SAW, dan ilmu, hikmah, ilmu dan yakin dan Islam. Ada 4 nilai tambah diletakkan di hati sanubari baginda Muhammad SAW. Yang pertama hikmah, yang kedua ilmu, yang ketiga yakin, dan yang keempat Islam. Kemudian maka ditutupnya dada Rasulullah SAW, dan dijahitnya dengan ketiadaan pedih dan sakit.
Kemudian maka dimetrikan. Kita kan sekarang patri kan. Patri dimetrikan antara dua belikatnya dengan khatumun nubuwah. Dan di bahagian dada Rasulullah SAW ada tanda-tanda kenabian. Sebab itu apabila Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, Rasulullah sampai sahaja di Kubah, Yahudi Bani Nadir menangis kerana Yahudi Bani Nadir melihat khatumun nubuwah ada pada batang tubuh Rasulullah SAW. Jadi menangis Yahudi Bani Nadir kerana Yahudi Bani Nadir dia ni daripada bumi Al-Masjid Al-Aqsa. Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Mustalik, dia bangsa Yahudi, bukan bangsa Johor. Bangsa Yahudi Bani Nadir, bangsa Yahudi Bani Quraizah, bangsa Yahudi Bani Mustalik, bangsa Yahudi Bani Qainuqa, bangsa Yahudi Bani Israil. Jadi mereka ini baca kitab Taurah. Dalam kitab Taurah beritahu Nabi akhir zaman akan membawa risalah kerasulannya di bumi yang luas, lembah yang luas disebut Yathrib. Di situ ada dua pergunungan, Gunung Hara, Gunung La'abah. Bawah gunung ada lembah yang luas. Sebab itulah Yahudi ni dia berangan bahawa kalau tidak dia, anak dia, cucu dia jadi doktor, bukan jadi doktor, jadi rasul akhir zaman. Dia sanggup meninggalkan bumi dia, berhijrah 1000 kilometer datang ke bumi Yathrib dengan harapan kalau tak anak dia, cucu dia, cicit dia lahir sebagai Nabi akhir zaman. Satu pelaburan tu dia meneroka, bukan ke Fidai Tawar 2. Dia datang tu punya harapan, masing-masing menaruh harapan. Tiba-tiba Nabi akhir zaman yang dimaksudkan tu tidak dilahirkan di Madinah, dilahirkan di Mekah. Cuma membawa risalah di bumi Madinah. Kecewa Yahudi. Ratusan tahun dia dah berada kat situ. Itu Yahudi Bani Nadir nampak Rasulullah dia menangis. Wah, inilah Nabi Rasul sebenar. Habis apa berlaku pada kita? Kita dah melabur sekian lama. Habislah. Itu yang kecewa. Kecewanya mengharap nak jadi Perdana Menteri. Kecewa. Ceritanya begitu. Tapi banyak benda tu tak diceritakan. Kenapa Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah akhirnya memusuhi baginda Muhammad? Kenapa? Dia kecewa. Patutnya dia mengharapkan jawatan tu diberikan kepada cucu cicit dia. Tapi tak berlaku begitu. Nak cerita tanda-tanda khatumun nubuwah tu dah ada. Jelas pada dada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian maka didatangkan dengan buraq daripada syurga yang berpelana.
lagi berkekang, berpelana, maknanya kalau sebut berpelana tu ada tempat duduknya. Berkekang tu yang handle dia tu lengkap, maknanya istimewa buat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dinamakan Buraq? Buraq ini daripada perkataan bahasa Arab barqun. Barqun itu membawa erti panahan petir. Jadi kelajuan Buraq ini, Buraq merujuk kepada performance, kelajuan tunggangan yang Rasulullah naiki itu bagaikan kilat menyambar. Barqun tu makna kilat. Buraq itu jamak taksir. Kilat punya laju tunggangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih laju daripada kilat menyambar, lebih laju daripada halaju cahaya. Barqun burraq. Maka iaitu suatu binatang yang putih lagi besar, putih bercahaya, putih metalik lagi besar. Tapi nisbah besar itu lagi besar daripada himar dan kecil daripada bagal. Dengan kata lain, taklah besar sangat seperti seekor kuda. 4 kakinya yang amat pantas perjalanannya, maka adalah antara satu langkah pada satu langkah, kira-kira seperlihatan saujana mata memandang. Satu langkahan je tu. Manakala bergerak-gerak dua telinganya apabila naik kepada bukit, maka panjang dua kakinya yang di belakang. Dan apabila turun bukit, maka panjang dua kakinya di hadapan. Ini yang digambarkan. Lagi ada baginya itu dua sayapnya, pada asal dua pehanya. Dua sayapnya ini di bahagian peha tu, menterbangkan dengan keduanya itu, kedua sayapnya itu akan kakinya. Maka tatkala hendak menunggang Nabi Muhammad SAW akan dia, maka meliarkan dan mempayakkan tunggangnya. Maka menghantarlah Jibril akan tangannya pada lehernya, serta berkata Jibril akan dia, tiadakah engkau malu, hai Buraq? Demi Allah, tiada seorang menunggang akan dikau yang terlebih mulia pada Allah Ta'ala daripadanya. Berbanggalah engkau terpilih menunggang manusia yang paling mulia, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala mendengar Buraq itu akan perkataan Jibril, maka patuh tubuhnya dengan bilah. Dan tetap ia serta merendahkan dirinya hingga naik Rasulullah SAW akan dia. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Rabba Musa wa Harun, wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam,
alaihim ajma'in.